Di rumah Amir, di dalam bilik solatnya, selesai sahaja solat hajat, Amir duduk bersila dan mula membuka simpulan kain kuning yang diberikan oleh Syam siang tadi. Janin dan botol yang mengandungi minyak dagu masih lagi dalam keadaan seperti yang diserahkan oleh Syam tadi. Tiada pun perubahan. Kedua-dua barang itu kemudian diletakkan di atas kertas putih di sebelah mangkuk air putih biasa yang sudah dicampurkan dengan cuka. Amir mulakan dengan Bismillah dan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dihembus pada barang-barang tadi. Dia menyambung dengan membaca surah Al-Baqarah sampai habis dan dihembuskan lagi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui. Hapuskanlah sihir dari barang ini. Kembalikanlah ke tempat asal dan rupa asalnya. Matikanlah kuasa sihir pada barang ini, ya Allah. Tiada yang lebih berkuasa selain-Mu, ya Allah. Usai berdoa, Amir mencelup barang tadi ke dalam air cuka. Amir terperanjat. Terasa lolongan kuat bergema di seluruh bilik itu. Cepat-cepat dia membacakan ayat ruqyah. Allahu Akbar. Terundur tubuh Amir ke dinding. Satu lembaga muncul di hadapannya. Lembaga yang tidak berkepala itu berdiri tegak di hadapannya. Namun, jelas daripada susuk lembaga itu, ianya seperti susuk tubuh seorang perempuan. Namun apa yang pasti juga, baju lusuh yang tersarung pada lembaga itu dipenuhi dengan darah. Kau jangan ganggu hidup manusia. Aku akan pulangkan barang milik kau dengan baik. Kau harus lenyap dari muka bumi ini. Tegas suara Amir sambil terus menyambung membaca ayat-ayat ruqyah. Kertas putih yang diletakkan di sebelah mangkuk air cuka itu tiba-tiba bergerak dan seperti dicakar-cakar. Angin kuat mula menerpa. Amir segera melongkan azan sekuat hati. Angin yang bertiup kuat tadi tiba-tiba berhenti. Keadaan kembali seperti sedia kala. Dia mula melibas kain yang disangkut di bahu ke kiri dan ke kanan. Setelah keadaan kembali reda, Amir kembali bersila. Barang yang direndamkan dalam air putih tadi kemudian dibalut dalam kain putih dan disimpan. Sebaik sahaja Amir ingin bangun, terasa satu libasan mengenai mukanya. Pedih. Dia beristighfar beberapa kali. Kelibat hitam pantas melintas di hadapannya. Nampaknya ada orang yang nak balas. Amir dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Dia kembali bersila. Limau nipis dan beberapa daun bidara dimasukkan ke dalam air. Surah Al-Baqarah dan ayat pematah sihir sekali lagi dibaca. Semakin dibaca, semakin terasa kuat libasan. Berkali-kali menampar ke pipinya. Terteleng kiri dan kanan beberapa kali. Kau adalah jin laknat. Aku akan bunuh kau kalau kau tak pergi dari sini. Aku tahu kau diarahkan oleh tuan kau ke sini. Tengking Amir kepada kelibat hitam yang kini berdiri tegak di hadapannya. Aku akan pergi dengan syarat kau pulangkan semula barang yang kau ambil ke tempatnya. Amir hanya senyum. Aku takkan pulangkan barang itu kepada tuannya. Akulah tuannya. Bohong. Kau hanya jin yang menurut arahan tuan kau. Amir segera merencis air ke arah kelibat hitam itu. Jeritan kuat bergema sekali lagi di dalam bilik itu. Siapa tuan kau, ha? Soal Amir dengan kuat. Suara tadi masih lagi melolong menjerit dengan nyaring. Kau ada dua pilihan. Beritahu aku siapa tuan kau atau aku akan bunuh kau. Ugut Amir. Suara jeritan tadi sudah bertukar kepada ketawa yang mengilai.
Baiklah, nampaknya kau nak main-main dengan aku. Aku tak akan lepaskan kau. Nah, kau rasakan. Serentak itu juga, Amir campai kain dari atas bahunya dan mula melibas. Jeritan kuat bergema sekali lagi. Amir meneruskan membaca ayat-ayat Ruqyah, diakhiri dengan azan yang kuat. Tersandar keletihan dia di dinding. Kali ini dia terasa lawannya sangat kuat. Kalau sebelum ini, mudah saja dia mematahkan sihir. Bermakna, memang minyak dagu tadi adalah asli. Dia pandang sekeliling. Tiada lagi kelibat hitam tadi. Sementara itu di tokong siam kampung batu, Tok Edau menumbuk kuat ke lantai. Mukanya berpeluh. Nampaknya, seorang daripada anak muda itu berjaya mematahkan sihirnya dan jin yang dihantar tadi sudah pun kembali kepadanya. Boleh tahan dengan ilmu dia ni. Dia meneruskan pertapaannya di tokong itu. Tugasnya sudah selesai. Dia tak perlu buat lebih daripada itu. Bukan tugasnya untuk membunuh orang. Selama ini dia hanya menggunakan ilmunya untuk tujuan menolong pelanggan mencari rezeki, jodoh, barang hilang dan memiliki ilmu kebal. Selain daripada itu, dia tidak akan layan kalau melibatkan kematian. Rata-rata pelanggannya adalah orang Melayu yang sememangnya inginkan kekayaan dengan cara yang cepat. Syam terjaga daripada tidurnya. Badannya terasa lenguh-lenguh. Jam tangan dicapai dari bawah bantal. Jarum jam menunjukkan angka 3 pagi. Dia bingkas bangun dan duduk di birai katil. Muka diraup. Terasa dia bermimpi aneh. Seorang perempuan yang tidak jelas wajahnya menangis sayu merayu kepadanya. Serentak itu juga, dia terasa satu rempuhan angin yang kuat menghantam tubuh. Terasa dirinya seperti diperhatikan. Dia segera ke bilik air mengambil wuduk. Sepertiga malam itu, Syam mengisi waktu dengan solat sunat tahajud. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosaku. Aku menyesal, Ya Allah. Teresak-esak Syam menangisi dosanya yang baginya cukup membuatkannya dicampak ke neraka jahanam. Terhenjut-henjut bahunya, mukanya diraup lama, basah pipinya dengan air mata kesalan. Syam bangun semula dan ingin melakukan sunat witir. Belum sempat dia mengangkat takbir, satu kelibat melintas di hadapan sejadah. Jantungnya berdegup kencang. Dia beristighfar berkali-kali. Sekali lagi dia cuba mengangkat takbir. Kali ini, perempuan itu berdiri tegak, betul-betul di hadapannya. Tidak sedikit pun berganjak dari situ. Syam terkumat kamit membacakan apa yang diingatinya. Lega. Kelibat perempuan itu sudah tiada. Dia meneruskan solat sunat dan menyambung dengan solat subuh. Apai perasaan, Syam dari tadi asyik memicik-micik bahu. Dia menuangkan kopi o panas ke dalam cawan dan diulur kepada Syam. Syam, kau ni kenapa? Dari tadi aku tengok kau asyik picit-picit je bahu kau. Tegur Apai. Entahlah, Beb. Itulah, lain kali masa nak tidur tu baca bismillah, barulah hantu setan tak kacau. Banyaklah kau punya hantu setan. Syam menjeling Apai yang tersengih-sengih. Aku bukan apalah. Orang kata, kalau bahu terasa berat dan lenguh ni, kalau tak cukup tidur, mungkin tak cukup exercise. Tak pun, atau aku ada cakap, ada benda yang menumpang bertinggi atas bahu. Sambung Apai. Syam menjeling Apai. Aku rasa aku salah tidur ni. Syam memicit lagi bahunya. Kau tak kerja ke hari ni? Apai mengubah topik. Syam seperti tidak senang dengan kata-katanya tadi. Kerja malam lah. Oh ya, esok kawan aku sampai KL. Aku nak ajak dia tinggal sekali kat sini, boleh tak? Syam hampir terlupa pada Bidin. Gembira Syam bila Bidin sudah bersetuju untuk bekerja di Kuala Lumpur. Esok,
Bidin menumpang Kak Pora dari kampung. Aku okey aja. Janji sewa rumah ni dikongsi 3. Kuranglah sikit beban. Tersengih Apai mendengar ada penyewa baru. Dia tu kawan sekampung aku lah. Aku dah dapatkan kerja untuk dia dekat tempat aku kerja tu. Jawab Syam tanpa ditanya. Baguslah. Kerja kat kampung tu apa sangatlah upahnya. Balas Apai. Syam turut mengangguk. Syam, kenapa kau sejak hari-hari ni macam tak sihat je? Dahlah muka kau tu pucat. Muka pucat kau tu masih tahap tu juga. Kau ni sakit apa sebenarnya? Syam tidak menjawab. Sudah beberapa kali soalan itu dilontarkan kepadanya. Aku tahu. Aku dah banyak kali tanya kau pasal ni. Aku ni bukan apa. Kalau kau sakit, berubatlah. Aku rasa kau ni dah terkena badi mayat kot. Apai meneka. Syam diam. Malas hendak memanjangkan cerita itu. Kau tidur malam-malam, kau tak diganggu ke? Tanya Apai lagi. Apa maksud kau? Yalah, kau kan kerja kat milik mayat. Selalu tengok mayat. Macam-macam mayat ada. Kau tak rasa seram ke? Kenapa pula nak seram? Kita pun bakal jadi jenazah juga nanti kan? Syam sengih. Apai turut sengih. Dia menepuk dahi. Terkena sebiji. Pedas juga kata-kata Syam tadi. Dan memang itulah hakikatnya. Aku tahulah. Tapi kan selalu orang kaitkan mayat ni dengan badi lah. Roh datang balik lah. Kau tak alami ke benda tu semua? Kali ini Apai cuba cover diri sendiri yang sudah ditazkirah oleh rakan serumahnya sendiri. Tu semua jin dan setan punya kerja lah. Yang roh balik rumah tu namanya Korin. Setiap daripada kita ada Korin. Mana ada roh nak balik rumah. Roh bila dah berpisah daripada jasad, roh tu dah pun diangkat ke langit dan hanya turun pada hari pembalasan nanti. Syam menjelaskan. Sejak dia berubah dan bertaubat ini, banyak kali juga dia menghadiri ceramah ustaz di masjid dan mana-mana majlis ceramah yang dianjurkan oleh pihak pengurusan hospital. Habis tu, orang yang nampak hantu tu apa? Apai mengerutkan kening. Sungguh dia tidak begitu arif tentang itu. Tu semua jin lah. Mana ada hantu? Ada kau baca kat mana-mana dalam Al-Quran disebut hantu? Tak ada kan? Hanya jin dan setan saja yang disebut dalam Al-Quran. Syam sengih. Terasa macam ustaz pula. Betul juga. Habis mana datang hantu tu? Ulang Apai semakin bingung. Itu istilah yang diberi manusia kepada jin yang menjelma dalam bentuk jasad. Ada macam pocong dan pontianak. Terang Syam lagi. Sebut pasal ni kan, dah banyak malam aku terhidu bau busuk. Bila aku cari puncanya, tak jumpa pula. Mana tahu ada tikus mati ke, cicak mati ke. Takkan lalat kot yang bau busuk. Apai mula buka cerita. Syam terdiam. Tidak berkedip matanya memandang Apai. Kau nampak lalat? Apai mengangguk. Warna apa? Apai merenung. Merenung Syam yang bersungguh bertanya. Tak silap akulah, macam ada warna kuning sikit. Kenapa? Syam terdiam. Kali ini dia benar-benar tergamam. Kelu lidahnya saat mendengar apa yang Apai ceritakan tadi. Selain tu, kau ada nampak apa-apa lagi tak? Syam bimbang jika perempuan itu turut menjelmakan diri di hadapan Apai. Sudahnya nanti, dia seorang diri tinggal di rumah itu sebab dia tahu Apai ini seorang yang penakut. Tak ada pula. Bau busuk ya. Kenapa? Kau ada nampak apa-apa ke? Apai mula melingas. Terasa meremang bulu rumahnya. Syam lega. Nampaknya perempuan itu tidak memunculkan diri di hadapan Apai. Tak ada apalah. Mana tahu lepas kau bau busuk tu muncul pula hantu. Itu kan yang selalu kita dengar. Kau tengok cerita hantu pun klise dia macam tu lah. Mula-mula wangi, lepas tu busuk, lepas tu hantu. Belah.
Syam ketawa walaupun dirinya mula merasa cuak dengan kata-kata Apai tadi. Lalat itulah yang membuatkannya merasa gelisah sekarang ini. Apai turut ketawa. Dia juga tidak pernah percaya pada kewujudan hantu selagi dia sendiri tidak mengalaminya. Kau percaya hantu ke? Tengok pada keadaan lah, jawab Syam. Acuh tak acuh. Jadi kau percayalah. Syam diam. Dulu dia langsung tidak percaya dan dengan mudah dia menerima pelawaan kawan-kawannya untuk menarik duit. Ketika itu langsung tiada perasaan takut ataupun seram dalam kamus hidupnya. Namun segalanya berubah sejak kejadian itu. Kemana sahaja dia pergi, pengantin perempuan Cina itu akan mengekorinya. Lalat keemasan itu juga mengekorinya juga. Bagi aku lah kan, hantu tu wujud bila jin dah rasuk dan menyerupai. Aku nak pesan kat kau, jangan bercakap besar. Kadang-kadang benda ni nak uji kita. Yang penting, kita jangan mengalah dengan jin dan syaitan ni. Kita kena lawan. Apai mengangguk-angguk. Aku sejak kerja di hospital ni, sedikit demi sedikit aku dah rasa insaf. Insaf aku bila tengok mayat dan jenazah. Dulu aku langsung tak fikir soal mati. Aku hanya tahu nak seronok dan aku lupa juga hal dosa pahala. Syam tunduk. Aku tak habis lah dengan kau, Syam. Kau ni rajin solat tahajud. Kau rajin baca Quran. Aku ni masih lagi merangkak-rangkak. Iyalah, ilmu agama pun tak tebal mana. Kira ala kadar saja, kata Apai, kemudian menghirup kopi panas. Syam diam. Apai tidak pernah tahu sejarah hitam hidupnya dahulu yang penuh maksiat dan khurafat. Kalaulah Apai tahu semua itu, dah tentu dimaki hamun dan dicarutnya tak cukup mulut. Malah akan dihalau daripada rumah sewa tanpa belas kasihan. Apai dah pernah pun beritahu dulu sebelum diterima menyewa. Syam, aku pergi dululah. Aku dah lewat ni. Apai bergegas ke rak kasut dan usai memakai kasut, dia segera menapak keluar dari pintu jeriji yang sudah dibuka. Syam hanya memerhatikan rakan serumahnya yang rajin bekerja. Apai yang terlebih dahulu menyewa di rumah itu. Syukur kerana Apai sudi menerimanya sebagai rakan serumah. Melihatkan keadaannya dahulu yang serabai dengan jambang lebat dan rambut panjang, siapa yang nak ambil dia menjadi teman serumah? Dah serupa orang gila. Kopi yang tinggal separuh itu diteguk perlahan. Kata-kata Apai tadi masih lagi terngiang-ngiang di telinganya. Kalau betul lah lalat tu warna emas, bermakna perempuan tu mungkin nak kacau Apai. Syam meraup muka, menghela nafas panjang. Syam mencapai telefon pintar dari poket seluar yang sudah berdering. Nama Amir terpapar pada skrin. Panggilan itu pun dijawab. 10 minit berbual, Syam letak telefon di atas meja makan. Tentu Amir dah dapat jawapan daripada benda tu. Syam cepat-cepat bersiap. Dia perlu tahu apa yang sudah berlaku pada barang yang sudah diberikan kepada Amir semalam.